Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi meneruskan kuliah kita 2 mingguan. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil istifadah, manfaat daripada kuliah-kuliah kita. Dan kita telah masuk kepada saya akan bincangkan pada malam ni adalah hadis yang ke-34. Cuma saya rasa dah lama kan. Bersama dengan tuan-tuan ni daripada ikut sejarahnya, daripada surau yang pertama, ada rumah yang tengah-tengah kat sana kan. Bermula dari situ tapi belum mula kuliah hadis lagi kan. Kemudian berpindah ke rumah yang Qanalot itu dah bermula kuliah hadis 40. Dan setiap 2 minggu 2 minggu sekali. Tapi tak habis ni. Saya pun pelik kenapa tak habis. Sedangkan baca seminggu sekali kuliah satu hadis. Hadis ada 40 ada. Setahun ada berapa puluh minggu je kan. Ada 40 minggu lebih je. Allah alam. Dan saya pun berfikir-fikiran sebenarnya surau ini adalah satu-satunya surau yang saya mengajar 2 kali sebulan. Satu-satu. Ada semua sekali sebulan. Surau bagi perdana sekali sebulan, As-Sabah sekali sebulan, Ar-Rawdah sekali. Dan saya setuju pun ada 2 surau sekali sebulan ni kan. Dan alhamdulillah dari saja 3 ni, kebanyakan surau-surau yang mengajar ialah memang bermula daripada rumah lagi. Di Bangi Perdana bermula daripada rumah. Surau ni dah berpindah ke surau yang besar. Surau Abdul Rahman Auf pun sama. Memang Abdul Rahman Auf. Surau insyaAllah, surau Rawdah ni pun insyaAllah akan berpindah ke surau yang tetap insyaAllah ta'ala lagi. Dan mudah-mudahan saya bersama dengan tuan-tuan ini dapat menyambungkan silaturahim, dan ini yang boleh kita sumbangkan, yang kita bersama, yang saya boleh sumbangkan dengan tuan-tuan, berkongsi. Tak banyak sebenarnya, saya pun merasakan tidak banyak yang boleh saya kongsikan. Cuma saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk bacakan satu hadis. Untuk sekurang-kurangnya dalam hidup kita pernah dengar hadis itu. Kita pernah dengar hadis. Dan hadis ini sebenarnya hadis itu juga ratusan ribu. Dan memang saya sendiri pun memang tak hafal lah, hanya menghafal sedikit hadis saja. Cuma yang saya rasakan, yang saya nak kongsi manfaat dengan tuan-tuan, sebab semasa belajar di peringkat sekolah lagi, daripada universiti memang belajar hadis itu. Sekurang-kurangnya semasa saya berjumpa semula hadis itu setelah berada di alam dewasa, terbayang balik masa sekolah itu. Belajar hadis ini, pernah belajar dulu, Ustaz pernah mengajar hadis ini, dan terbayang balik. Dan alhamdulillah, mana hadis itu kita pernah dengar. Jadi harapan saya begitulah, ada tuan-tuan, bila saya bacakan hadis-hadis ini, mungkin ada hadis yang pernah tuan-tuan jumpa, ada hadis yang tak pernah tuan-tuan jumpa. Jadi sekurang-kurangnya pernah, walaupun kita tidak menghafalnya, tapi pernah dalam hidup kita mendengar hadis-hadis ini. Sekurang-kurangnya kita mengetahui bahawa di sana adanya hadis itu, adanya perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara itu, dan ada yang larangan daripada Rasulullah ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara itu. Sekurang-kurangnya kita mengetahui, dan sekurang-kurangnya kita mendapat manfaat daripada perkara tersebut. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak berkongsi lagi tuan-tuan satu hadis lagi yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi.
Dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim. Baik, saya percaya hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur di kalangan tuan-tuan, biasa dengar. Iaitulah hadis yang Nabi SAW menyatakan, ya ataupun Abu Sa'id Al-Khudri ini, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Dia dengar sendiri Nabi berkata. Dia kata, Nabi kata macam mana? Man ra'a minkum munkara, barang siapa di kalangan kamu yang melihat satu kemungkaran. Lihat satu benda tak baik, tengok ada benda tak baik berlaku, siapa-siapa sahaja kamu yang tengok, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati', Nabi kata, sekiranya dia tak mampu, orang yang melihat kemungkaran tadi tak mampu nak mengubah dengan tangannya, fa bi lisanihi, hendaklah dia mengubah dengan lisan dia, dengan lidah dia, dengan kata-kata dia. Fa in lam yastati', kalau dia tak mampu nak ubah dengan kata-kata dia, fa bi qalbihi, dan dia ubah dengan hatinya. Dia ubah dengan hati, maknanya dia tak redha dengan kemungkaran yang berlaku. Wazalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman, Nabi kata. Bisa kita dengar hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Iman, bab mencegah kemungkaran adalah daripada iman. Yang baik, kita lihat apa syarah dia. Kita lihat sedikit daripada syarah ini. Pertama, dalam masalah melawan perkara-perkara kebatilan ini, dia kata sesungguhnya kebenaran dan kebatilan sudah wujud di atas muka bumi ini seiring dengan kewujudan manusia. Setiap kali bara iman di dalam jiwa manusia padam, setiap kali bara iman dalam jiwa manusia padam, Allah akan mengutuskan orang yang akan menyada dan menyemarakkannya kembali, serta menyediakan rijal yang akan bangkit memperjuangkan kebenaran. Dengan itu ahli batil dan kesesatan akan tetap berada dalam keadaan tunduk hina setiap kali terbuka peluang mereka bersegera menimbulkan kerosakan di muka bumi ini. Baik, ayat yang pertama tadi disebut, sesungguhnya kebenaran dan kebatilan sudah wujud di atas muka bumi ini seiring dengan kewujudan manusia. Kalau kita lihat wujudnya manusia, mula sekali mengikut kepercayaan kita, akidah kita, bahawa manusia yang mula wujud sekali di atas muka bumi ini yang Allah jadikan ialah Nabi Adam AS. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kamu daripada Adam dan Adam itu daripada turab. Dan kalau kita lihat bahawa apa yang berlaku pada Nabi Adam AS sebagai Nabi, kita tak kata dia sebagai satu kemungkaran, tapi dia sebagai satu kesilapan. Ya, Nabi SAW, Nabi Adam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannah fa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Baik, kisah bagaimana Nabi Adam AS dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu ceritanya yang Allah jadikan isterinya Hawa daripada tulang rusuknya, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabi Adam mendekati sebatang pokok, yang berbagai-bagai tafsiran ulama pada sebatang pokok itu. Yang tafsiran yang paling masyhur sekali ialah sebatang pokok yang mengikut zahir ayat itu ialah wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pokok ini, kamu akan tergolong kerana orang-orang yang zalim. Maknanya al-mufassirin menyatakan Nabi Adam menghampiri atas dorongan daripada isterinya, dan kemudian mana Allah memutuskan, menghukumkan Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan kesilapan ini tidak dikatakan sebagai dosa, cuma kesilapan manusia. Baik, itu yang dikatakan kesilapan manusia itu. Cuma nak katakan yang mula wujudnya manusia itu, pertemuan ataupun wujudnya hak dan batil itu
keingkaran, kemungkaran itu sejak mula lagi ialah bermula daripada zuriat Nabi Adam AS. Kisah Habil dan Qabil. Habil yang seorang yang baik, dan Qabil itu seorang yang berwatakan, yang disebutlah berwatakan atau bersifat dengan sifat-sifat yang tidak baik. Mana sejak mula lagi sebenarnya, sejak mula lagi telah mewujud kebatilan ini, dan sejak mula lagi sebenarnya mencegah kemungkaran itu sudah berlaku. Jadi bukan satu benda baru, dan Allah SWT telah meletakkan fitrah kehidupan manusia ini. Di sana yang ada pertemuan antara hak dan batil. Kita lihat satu hadis Nabi SAW dalam bab ini, dalam perkara ini yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, yang Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, ada masa-masa okey, masa okey. Itu yang dikatakan standby. Baik, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kanat lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaqulu ma la taf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'minun wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a zalika minal imani habbatun khardal. Baik, hadis sahih juga yang lebih kuat maknanya dengan hadis yang kita bacakan tadi, yang mana Nabi SAW menyatakan, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kanat lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Setiap nabi yang diutuskan oleh Allah kepada umat sebelum aku, mana semua nabi yang diutuskan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad AS, semuanya sekali Nabi kata mempunyai penolong-penolong dan sahabat-sahabat daripada kalangan umat. Mana semua nabi, setiap nabi yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad, daripada Nabi Adam AS, kemudian Nabi Idris dan Nabi Nuh dan seterusnya, akan ada orang-orang di kalangan umat dia yang menjadi penolong dia dan sahabat-sahabat dia. Itu sunnah Allah jadikan. Mana adalah orang yang menolong dan adalah orang yang menentang. Apa yang sahabat-sahabat dan penolong-penolong dilakukan? Ya'khuzuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Sahabat-sahabatnya dan penolong-penolong para anbiya ini mengambil sunnah-sunnah mereka dan mengikut perintah-perintah mereka. Maknanya ikut perintah Nabi ini. Ada kumpulan yang ikut perintah Nabi. Summa innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian datang selepas itu mereka yang mengatakan perkara-perkara yang tidak mereka lakukan. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Yang mana orang-orang yang ingkar kepada para anbiya ini, mereka bercakap perkara yang mereka bercakap apa yang mereka tidak buat, dan mereka buat perkara yang tidak disuruh kepada mereka. Dan sepanjang zaman dah macam tu. Memang ada orang-orang yang menentang pada Nabi ini. Sepanjang zaman ada. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang menentang mereka dengan tangan, maka dia adalah mukmin. Mana barang siapa yang menentang orang-orang yang melakukan mengingkari pada anbiya ini, orang itu orang beriman. Barang siapa yang menentang mereka dengan lidah, maka dia adalah orang mukmin. Barang siapa yang menentang mereka dengan hati, maka dia adalah orang mukmin. Dan tidak ada iman selepas itu walau sebesar biji sawi. Mana itulah realitinya. Sepanjang zaman ada saja orang yang menentang para anbiya. Dan itu adalah sunnah Allah SWT. Sebab itulah ada satu perbincangan yang di kalangan ulama. Adakah kita mengharapkan semua manusia jadi baik? Semua jadi baik semua. Adakah itu yang satu realiti, satu perkara yang boleh dicapai? Mana hakikatnya realitinya akan ada juga orang-orang yang menentang
kebenaran ini. Akan ada juga orang-orang yang tak ikut perintah ini. Kalau ikut sebaik-baik zaman ialah zaman Rasulullah SAW. Tapi di zaman Rasulullah tu pun ada juga orang kafir. Tak adalah seorang pendakwah yang lebih hebat daripada Rasulullah. Yang paling hikmahnya, yang paling mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibekalkan dengan mukjizat. Dan orang-orang yang mengikut, yang mendengar dakwah Nabi pada masa orang Arab, yang faham Al-Quran, faham bahasa Arab, tahu apa yang Nabi cakap. Tengok depan mata dia akhlak Nabi, tengok depan mata mereka mukjizat Nabi. Tapi di kalangan mereka juga ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu realiti. Itu realiti. Bermakna kita sebagai umat Islam hari ini, sebagai pendakwah, walaupun kita nak menentang kemungkaran itu disuruh menentang kemungkaran, tapi kita sebagai umat Islam perlu realistik. Realistik maknanya di sana ada manusia-manusia yang tak tengok Islam ini. Jadi kita perlu ada satu kefahaman macam mana kita nak bermuamalah dengan mereka, macam mana kita nak berhadapan dengan mereka. Kerana itu ada realiti yang berlaku. Tidak semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW menyatakan, kalau Allah kita lihat kemungkaran, kita kena ubah dengan tangan kita. Baik, di sini dah perbahasan dibincangkan apa maksud dengan tangan ni. Adakah kita nak kalau orang tu yang bina arak, kita rampas arak di tangan dia. Kalau dia hina Rasulullah, kita tampar mulut dia, ataupun bagaimana. Yang dimaksudkan mencegah dengan tangan ini disamping dengan tangan, betul-betul dengan tangan. Kalau boleh dengan tangan, kita dengan tangan. Mana kalau ada orang minum arak, kita hentikan dia minum arak. Kalau ada orang yang mencuri, kita hentikan dengan tangan kita. Tapi yang tafsiran yang paling tepat ialah kita mengubah kemungkaran itu dengan kuasa yang ada pada kita. Dengan kuasa yang ada pada kita. Setiap orang ada kuasa. Ada orang ada kuasa, sama ada kuasa itu besar ataupun kecil. Orang lelaki dia ada kuasa dia dalam rumah tangga dia. Maknanya seorang suami ada kuasa kepada isteri dia. Mana tak boleh seorang suami dia kata tak boleh nak buat lah isteri aku ni, tak boleh nak buat, tak ada kuasa. Dia ada kuasa. Maknanya Allah dah bagi dah jalan-jalan untuk dia ubah kemungkaran tu dalam rumah tangga dia. Antaranya ada Nabi SAW mengajar kita, kalau lah seorang suami melihat isteri melakukan perkara yang tidak betul, maka step yang pertama ialah dia menasihati isteri, menasihat. Yang keduanya, lepas nasihat tak dengar juga, apa dia? Ya, asingkan tempat tidur. Mana asingkan tempat tidur? Maksud asingkan tempat tidur, tak tidur sekali ya? Tak tidur sekali. Maknanya kalau isteri tidur dalam bilik, kita tidur luar. Tapi tak boleh tidur luar daripada rumah. Tak boleh. Kita tidur hotel ke tak boleh. Ataupun siapa yang ada 2-3 isteri, kita tidur isteri yang satu lagi tak boleh. Dia kena rumah tu juga. Ya. Tapi suami kena ni lah, kena tetap lah. Jangan dia asyik tidur, malam-malam dia pergi tidur. Mana dia kena kuat lah. Baik, apa ya, moralnya asing tempat tidur kan? Maknanya kenapa Nabi Islam mulakan dengan asing tempat tidur kan? Dia lebih, di samping dalam bentuk fizikal, dia lebih banyak dari sudut psikologi sebenarnya kan? Sebagai satu peringatan kepada isteri, jahat sangat ke saya ni sampai tidur sekali pun tak boleh. Itu dari sudut psikologinya ya. Maknanya satu, sepatutnya isteri melihat di sudut psikologi tu, bukan di sudut fizikal dia asingkan tu. Menurut di sudut, maknanya salah itu sampai tak tidur sekali. Itu sepatutnya kalau isteri yang mempunyai perasaan yang halus, dia dah rasa besar sangat dah. Dah besar sangat. Usahakan asing tempat tidur. Apabila suami tak tidur menghadap, ini orang dah kahwin maka tak pergi ya. Ada orang bujang bujang tak apa dengar kan.
Suami isteri ni patut kena tidur menghadap pun. Ya, tidur menghadap. Jangan membelakangi. Ya, jangan, itu memang tak baiklah. Manakala ada isteri tidur membelakangkan suami itu, kena ingat pusing balik. Ya, suami pun kalau tersedar terbelakang, pusing balik bagi lagi dekat lagi bagus. Itu tuan-tuan syarah sendirilah. Tapi nak kata dia di atas tempat tidur yang sama tu membelakang pun tak baik. Manakala membelakangkan itu pun sudah pun menggambarkan satu suasana yang kenapa nak menghadap pun tak boleh. Dah di sudut psikologinya dah tak baik dah membelakangkan. Jadi ini kan pula asing tempat tidur. Lagilah sebenarnya satu tekanan, satu deraan perasaan sebenarnya kepada isteri apabila dia asingkan tempat tidur. Baik. Tapi kalau masih lagi keras hati dia, tak rasa asing tempat itu tu satu yang hukuman dah. Mana mungkin ada peringkat perempuan yang lebih keras hatinya, maka Islam letakkan dipukul dengan pukulan yang tidak mencederakan. Para ulama memberikan tamsilan ataupun memberikan panduan, contoh menyimpulkan kain dan memukul kain itu dengan gumpalan itu kepada isteri. Maknanya bukanlah dengan rotan, kan? Bukan dengan penyapu, kan? Hanya kain je sebenarnya, kain. Itu pun sebenarnya perlambangannya sebenarnya bukan nak pukul sangat, perlambangan termaluh sangat, kan? Macam maluh sangat tu, pukul tu makna lambang saja, bukan nak sakit, bukan nak kena deraan dah, senapang mana-mana. Kalau isteri yang hati dia keras sikit tadi, dia dah rasa dah. Dah rasa dah kata sampai tahap pukul. Baik, lepas tu dah tak boleh pukul, masih lagi engkar lagi, barulah diutuskan hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Hakam ini makna orang tengah. Yang orang tengah di kalangan keluarga perempuan dan orang tengah di kalangan keluarga lelaki. Jadikan orang tengah. Maka cari jalan penyelesaian. Dah tak ada jalan penyelesaian sangatlah, baru sampai kepada dekat talak. Dan Islam mengharuskan talak. Islam mengharuskan talak. Kenapa? Kerana memang ada realitinya. Pasangan yang tak boleh tak pergi dah. Kalau Islam tidak mengharuskan talak, maka akan menjadi satu tekanan perasaan pada salah seorang daripada ini, sama ada lelaki ataupun perempuan, terutama yang perempuan. Mana dah tak boleh tak pergi dah, tapi tak nak bercerai, macam mana? Sedangkan mungkin ada jalan penyelesaian lain, dah tak boleh ada orang tu. Ya, mana ada jalan? Ini jalannya adalah perpisahan. Tapi Nabi kata abghadul halal indallah at-talaq. Allah, perkara yang paling dibenci oleh Allah, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah at-talaq. Baik. Itu nak cerita tadi bab puasa. Saya cerita bab puasa bermakna sebenarnya tidak timbul masalah seorang suami tak boleh nak bagi rumah tangga dia, nak bagi keluarga dia, nak bagi isteri dia dengan alasan tak ada puasa. Itu puasa maksudnya. Maknanya dalam rumah tangga sendiri seorang suami ada puasa. Baik. Cuma peringatan saya kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, huraian saya tadi macam bias pada lelaki, orang lelaki je kan. Mana si suami sepatutnya apa saja kesalahan isteri, malah kesalahan anak sekalipun, apabila kita melihat isteri kita membuat kesalahan, apabila anak kita membuat kesalahan, seharusnya yang pertama sekali ialah kita cuma diri kita sendiri. Cuma diri sendiri. Sebab seorang isteri yang buat salah mungkin sebab kelemahan suami dalam memimpin dia. Seorang anak membuat kesalahan mungkin sebab kesalahan ayah atau ibu dalam memimpin dia. Bukan punca segala-galanya daripada anak ataupun isteri. Dia adalah punca daripada suami ataupun isteri, daripada ayah itu sendiri. Mana sebelum kita menghukum kepada isteri ataupun anak, orang lelaki, dia kena tengok diri dia sendiri. Apa salah dia? Apabila dia melihat apa salah dia, dia akan rasional dalam mengambil tindakan. Baik itu dalam rumah tangga. Dalam organisasi, mana setiap orang yang diberikan kuasa ada kuasa dia, dan dia perlu gunakan kuasa dia untuk memastikan bahawa apa saja kemungkaran yang ada di bawah pentadbiran dia perlu dicegah. Dia kena ada kuasa, dan dia akan disoal dengan kuasa dia. Seorang bos di pejabat, kalau ada kemungkaran dalam pejabat dia biarkan saja, dia akan dipersoalkan dengan kuasa yang ada pada dia. Sampai dah peringkat yang tertinggi, peringkat
masyarakat sampai peringkat negara. Sebab itulah sebenarnya sangat besar tanggungjawab sebagai seorang pemerintah. Sebab itu dah diceritakan Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang faham tentang amanah ini, yang dia tak anggap sangat dilantik sebagai khalifah. Diceritakan semasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilantik sebagai khalifah, semasa diumumkan pelantikan beliau, ada 2 orang pingsan. 2 orang pingsan masa diumumkan dilantik sebagai khalifah. Ada seorang pingsan kan, saya tak ingat nama dia. Dia pingsan kan, dia terkejut dia tak jadi khalifah. Dia tak jadi. Yang kedua pingsan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia pingsan sebab dia terkejut dia jadi khalifah, sebab dia tak anggap, dan dia menangis apabila dia dilantik sebagai khalifah. Dan dia diriwayatkan dia mensedekahkan harta-harta dia yang dia takut dengan harta-harta yang banyak. Baik, itulah takutnya orang kepada amanah ini. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan dalam hadis, antara golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat, yang tidak, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala, ialah al-imam, imamun adil, imam yang adil. Kerana payah sangat nak jadi ketua yang adil ini. Baik, mana kita kena, yang pertama yang tadi mencegah dengan tangan tadi, dan dibincangkan di sini, yang paling lemah itu ialah mencegah dengan hati. Bila kita engkar dengan hati, itu ialah engkar dengan hati ketika lemah, dengan selemah-lemahnya. Diriwayatkan Ibnu Mas'ud berkata, akan ada di kalangan kamu mereka yang panjang umurnya dan sempat melihat kemungkaran yang tidak mampu diubahnya, kecuali Allah mengetahui bahawa hatinya benci pada kemungkaran tersebut. Maknanya akan ada di kalangan orang yang Nabi kata yang panjang umurnya, di kalangan sahabat-sahabatnya melihat kemungkaran dan mereka benci dengan hati mereka. Baik, dinyatakan lagi dalam kitab ini, kita reda dengan maksiat adalah dosa besar. Reda dengan maksiat, maknanya kita tak rasa tak kisah, seronok dengan maksiat yang kita lihat. Barang siapa yang mengetahui satu maksiat yang berlaku dan merasa reda dengannya, sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar dan seburuk-buruk perkara haram, sama ada dia melihat perbuatan itu dilakukan atau tidak. Dosa orang tidak melihatnya tetapi reda dengannya adalah sama seperti dosa orang yang melihatnya dan tidak mengingkari. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Al-Us bin Umairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan, "Iza amilatil khati'ah fil ardi kana man syahidahu fakariha wa qala marratan ankaraha wa kana kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidaha." Apa Nabi kata? Apabila dilakukan satu maksiat di atas muka bumi ini, maka sesiapa yang melihat dan membencinya, baginda berkata pada ketika itu, dan mengingkarinya, maka dia sama seperti orang yang tidak melihat. Barang siapa yang tidak melihatnya tapi reda dengannya, samalah dia seperti orang yang melihat. Kesimpulan ini sebenarnya, kita tidak boleh reda dengan maksiat yang berlaku, walaupun kita tak nampak. Walaupun kita tengok maksiat itu, tapi kita tengok perkara itu berlaku, kita tak boleh reda dengan maksiat. Dia berbeza sebenarnya dengan kalau kita buat kesalahan tapi kita tak reda dengan kesalahan itu. Sebab itulah kita sebagai manusia, kita memang ada buat salah. Tak ada orang yang tak ada dosa, tak ada orang yang tak buat salah. Kerana Nabi kata, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabin. Kita sebagai hamba Allah tak dapat lari daripada dosa-dosa dan kesalahan. Cuma jangan sampai kita rasa kesalahan yang kita lakukan itu tak salah. Itu yang baik. Kalau kita buat salah pun, kita akur itu perkara itu salah, tapi iman kita tak mampu dan kita terpaksa buat itu. Kita tersilap buat benda itu. Umpamanya, beri contoh lah, saya beri contoh. Ada orang terlibat dengan rasuah, contoh, terlibat dengan rasuah. Mungkin disebabkan kelemahan iman, dia tak boleh lepas rasuah, tak boleh nak lari dari rasuah tu.
Mungkin kerana dia berada di dalam suasana yang penuh dengan rasuah, ataupun bermuamalah dengan riba, dia tak pernah tinggal benda itu. Kalau dia buat benda itu, jangan sampai dia rasa benda itu betul. Dia berbeza. Beza dengan orang yang buat salah tapi tak rasa benda itu salah. Dia buat dengan penuh senang hati. Dia buat dengan penuh rasa bangga dengan apa yang dia buat. Dia buat dengan penuh reda dengan dia buat. Itu berbeza. Mana kita kalau kita buat satu perkara itu, kita buat dalam keadaan kita tahu benda itu salah, dan kita buat perkara itu dalam keadaan kita tidak reda, dan insya-Allah satu hari kita akan tinggalkan perkara itu. Sebab itulah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu supaya kita lihat satu perkara yang hak itu sebagai hak. Sebagaimana doa yang Nabi ajar kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami perkara yang hak itu sebagai hak, dan kurniakanlah kami untuk melaksanakan perkara tersebut, dan tunjukkanlah kami perkara yang batil itu sebagai batil, dan kurniakanlah kami kemudahan untuk meninggalkan perkara tersebut. Kita bimbang sangat kalau kita di kalangan orang-orang yang tengok perkara yang batil itu sebagai hak, buat perkara itu seronok, dan kita bimbang sangat kalau kita buat perkara yang tak betul tu dalam keadaan kita tak tahu benda itu salah. Sebab itulah kita kena tahu mana yang betul dan mana yang salah. Baik, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang melihat kemaksiat dan membencinya, maka samalah dia dengan seorang yang tidak melihat. Baik, sebagaimana tadi. Ya. Baik. Perkara berikutnya yang ada di sini ialah masalah mencegah kemungkaran ini. Mencegah kemungkaran ini kerja siapa? Adakah kerja orang-orang tertentu mana kita melihat adanya orang yang kata jemaah-jemaah dakwah? Adakah kita lepaskan kerja-kerja mencegah kemungkaran ini kepada orang tertentu, ataupun mencegah kemungkaran ini kerja semua orang? Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam yang kita baca tadi, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Bagi siapa yang melihat, siapa saja yang lihat kemungkaran, dia kena ubah kemungkaran itu, sama ada dengan tangan dia, ataupun dengan lidah dia, ataupun dengan hati dia. Maknanya semua orang kena cegah kemungkaran itu. Bukan kita katakan orang tertentu saja. Walau bagaimanapun Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu orang-orang satu umat yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Maknanya kena ada satu kumpulan. Maknanya dalam satu masyarakat itu perlu ada satu organisasi yang mencegah kemungkaran. Yang kita buat ni betul lah. Mana yang Taman Damai Impian, ada persatuan, mana kemungkaran itu dicegah, amar ma'ruf itu dibuat dalam bentuk organisasi, bukan seorang-seorang. Dia kena berjemaah. Apa-apa pun kena berjemaah. Sebab kemungkaran itu dalam bentuk berjemaah. Jahiliah itu dalam bentuk berjemaah. Malah yang lebih parah lagi, jahiliah itu dalam bentuk sistem. Jahiliah itu dalam bentuk sistem. Dia bukan jenis orang buat dalam bentuk seorang-seorang. Jahiliah itu dalam bentuk sistem. Maknanya ada sistem jahiliah itu, maka dia perlu diubah dalam bentuk sistem juga. Mana ada sistem dalam melakukan perubahan itu. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis tadi yang saya bacakan ringkas dan mungkin biasa kita dengar, dan kalau saya nak bacakan syarah ni pun agak panjang juga. Apa yang penting yang kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita bincangkan tadi ialah kita pertamanya kemungkaran ini kita lihat hari-hari dan berada di sekeliling kita, sama ada dalam rumah kita sendiri, ataupun dalam masyarakat kita, ataupun dalam negara kita. Dan kemungkaran itu sendiri memang ada dalam rumah kita. Cuma bagaimana sikap kita dalam kita mengubah benda-benda yang tak baik. Kemungkaran ni maksudnya benda-benda yang tak baik lah. Benda-benda yang tak baik ni sebenarnya, kalau boleh
kita jangan biarkan dia berterusan. Saya nak cuba cakap, nak bincang ni dalam konteks rumah tangga kita. Kita cakap dalam masyarakat, boleh bincang dalam masyarakat, tapi dalam rumah tangga kita pun sendiri ada perkara-perkara yang tak baik. Dan pengalaman saya sendiri, apa saja yang berlaku sebenarnya kita terus cakap, terus cakap. Mana dengan anak-anak, terus saja kita cakap. Manakala ada yang kita tak berkenan dengan perangai anak-anak kita, kita terus cakap. Sebab kita cakap itu pun belum tentu dia ikut. Belum tentu dia ikut. Kerana ada manusia, dia tak ikut terus. Tapi apa dia kita cakap, sekurang-kurangnya dia tahu apa yang dia buat itu tak betul. Sekurang-kurangnya tahu apa yang dia buat dia tak betul. Dan untuk debat kali ke seterusnya, dalam keadaan dia tahu ayah atau mak dia tak suka benda itu. Tapi kalau kita tak tegur anak kita kesilapan yang dia lakukan, apa kesilapan yang dilakukan, kita tak tegur dia, maka dia tak rasa benda itu salah. Sebagai contoh, kita beri contoh, ada perkara yang tak baik dalam di TV, rancangan-rancangan yang tak baik kat TV. Mana dia tengok perkara itu, dan kita, kalau kita tak tegur, dan kita tengok sekali dan tak tegur, dia tak rasa benda itu salah. Dia tak rasa. Tapi kalau kita tegur dia, sekurang-kurangnya dia buat dalam keadaan, kerana dia buat juga, dia buat dalam keadaan yang dia tahu benda itu tak betul, dan sekurang-kurangnya dia malu kepada mak ayah dia. Itu dari sudut perbuatan, dan dari sudut pakaian pun sama, dari sudut amalan-amalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun sama. Mana kita jangan biarkan benda itu dah parah baru kita tegur. Begitu juga dengan isteri, dan isteri dengan suami pun boleh tegur. Boleh tegur tak? Boleh, ya. Isteri pun kena tegur suami, ya. Cuma yang rumah tangga ni, seelok-eloknya diwujudkan budaya nasihat-menasihati sebelum menegur, ya. Sebelum menegur, maknanya dah ada lah. Masa-masa mood tengah baik tu sudah ada pun sesi perbincangan, apa yang suka dan apa yang tak suka. Kerana biasanya orang dia tak suka ditegur semasa dia buat salah, terutama sama isteri ataupun suami. Dia tak suka ditegur semasa dia buat salah. Keegoan manusia itu tak ada. Jadi bijaklah dalam membuat teguran, dan sebaik-baik teguran itu ialah, sebaik-baik perkara itu yang saya katakan tadi ialah perbincangan dalam keadaan mood yang baik. Maknanya si suami beritahu apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka, dan si isteri pun beritahu apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka. Dan kalau dia buat perkara itu dalam keadaan yang mana lepas tu kalau buat kesalahan, dalam keadaan dia tahu bahawa pasangan dia tak suka. Itulah mana antara perkara yang boleh kita buat dalam rumah tangga kita. Dan dalam masyarakat pun seharusnya kita prihatin, dan janganlah kita membiarkan hanya sebahagian masyarakat saja yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan kalau boleh kalau semua orang mencegah kemungkaran, maka insya-Allah kemungkaran itu semakin mengecil dan semakin tersebarnya ma'ruf insya-Allah di atas muka bumi ini. Dia cukuplah sekadar peringatan untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghormati diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.